Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita hari ini kelas Tauhid. Baik, kita buka muka surat 20, tajuk baru. Tajuk kita hari ini Istidraj. Apa dia istidraj? Pengertian istidraj ialah kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang jauh terpesong hingga membuatkan ia lupa dan lalai untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian nikmat itu sebenarnya bukan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk menghancurkannya. Maksud kat sini, orang tu senang Allah bagi macam-macam kat dia, walaupun orang tu buat maksiat, walaupun orang tu tak sembahyang, walaupun orang tu orang kafir, orang bukan Islam, tetapi dapat kesenangan, dapat kelebihan, malah lebih kadang lebih daripada orang Islam sendiri, orang yang baik sendiri. Kadang-kadang awak dia kaya sangat, mayang dok pun. Itu nama dia istidraj. Baca lagi. Pemberian nikmat ini diberikan oleh Allah kepada para hambanya yang bukan dari golongan orang-orang yang bertakwa dan soleh. Bukan orang-orang baik lah. Kita tengok orang tu orang tak baik tapi dapat macam-macam. Itu nama dia istidraj. Faham? Okey. Kelebihan ini sengaja diberikan kepada mereka agar mereka bertambah jauh dari Allah dan bertambah maksiat kepadanya. Allah tak mau mereka. Allah nak bagi dia sesat. Akhirnya sedikit demi sedikit dia semakin dekat dengan azab Allah. Selanjutnya Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Ada juga Allah bagi untuk Allah nak tegur. Allah bagi. Lepas tu Allah sedapkan dia. Ada juga macam tu. Okey. Tengok contoh muka surat sebelah. Firaun diberi nikmat tidak pernah sakit. Tidak pernah bersin pun tak pernah. Allah berikan nikmat kesihatan kepadanya. Itu sebab dia mengaku dia Tuhan, dia tak pernah sakit. Bersin pun tak. Okey. Terus tengok nombor 2. Tidak ada manusia sekaya Qarun. Qarun tarak, Qarun ni orang paling kaya zaman Nabi Musa. Dan juga zaman Firaun tu, malah nak kirakan kaya dia tu tak ada orang boleh lawan zaman lah ni. Kaya sangat. Anak kunci gudang hartanya saja perlu dibawa oleh 40 ekor unta. Akhirnya dia ditenggelamkan bersama-sama hartanya akibat terlalu takbur. Kaya sangat. Dia asalnya pengikut Nabi Musa. Tapi bila Nabi Musa doakan dia jadi kaya, dia jadi lupa. Lepas tu dia berlagak seolah-olahnya dia sendiri cari duit tu, cari harta tu, sedangkan Allah yang bagi. Doa Nabi Musa, kaya jadi lupa. Lepas tu Allah terus bagi banyak sampai terus lupa dan Allah tenggelamkannya. Ada tempat nama Tasik Qarun. Dan sekarang ni pun orang kata harta Qarun. Sempena nama dia lah. Jadi sekiranya kita kaya, jangan sangka Allah sayang kerana Qarun lagi kaya. Kata, Allah sayang aku, tengok. Allah bagi macam-macam kat aku. Tak. Qarun lagi kaya pada orang seluruh dunia ni. Tapi Allah tak sayang dia. Allah tenggelamkan dia, mati dia dalam kufur. Okey. Sambung bawah. Mengapa orang kafir kaya dan orang berbuat maksiat hidup dalam kesenangan? Macam Ustaz beritahu tadi. Ingat, pemberian yang diberikan oleh Allah kepada mereka bukanlah nikmat yang diredainya, redai Allah, tetapi adalah bertujuan untuk menghancurkan, menjauhkan diri mereka daripada Allah. Contoh lain, muka surat sebelah. Contoh-contoh istidraj yang lain, tidak solat tetapi hasil ujian cemerlang, tak pernah sembahyang tapi ambil periksa, lulus, elok. Tidak menutup aurat tetapi perniagaan semakin meningkat. Tidak berpuasa tetapi sihat sepanjang masa. Tidak membayar zakat tetapi selalu dinaikkan pangkat.
Dia heran, aku ni sembahyang tapi aku tak dapat macam tu. Allah lebih tahu. Sebab apa Allah buat kat kita yang baik ni, yang sembahyang ni, tapi tak dapat kesenangan. Allah tahu. Ada yang buat baik Allah bagi senang. Allah tahu sebab apa. Jangan sedih. Tengok hadis kat bawah tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asiyati ma yuhib fa innama huwa istidraj." Sahih Al-Jami'. Apabila engkau melihat Allah memberi kepada seseorang hamba apa yang dia senangi, maknanya yang dia suka dari dunia, padahal dia di atas kemaksiatan, dia orang maksiat, maka sesungguhnya hal tersebut hanyalah istidraj, kelebihan dunia Allah yang Allah bagi kat mereka. Bagaimana cara untuk menentukan nikmat yang kita peroleh itu adalah nikmat yang diredai atau istidraj? Seseorang itu dapat menyedari tentang nikmat yang diterimanya itu ialah apabila dia bersyukur dengan nikmat tersebut. Maknanya kita tengok orang tu bersyukur, berkongsi harta dia, berkongsi kelebihan dia dengan orang lain. Tapi apa yang kita tengok sekarang, walaupun orang tu bagi harta dia, berkongsi semua tu, tak semestinya orang tu orang baik dengan Allah. Maksudnya dia baik dengan kita tapi tak baik dengan Allah. Maksudnya tadi dia tak semayang, kita tak tahu. Dia baik, dia menderma tapi dia tak semayang. Ada orang macam tu. Jadi apa-apa pun tu hal Allah dengan mereka. Kita tengok dia baik, kita kata dia baik. Mudah-mudahan kita doakan. Kalau dia tak baik, kita doakan dia jadi baik. Kalau ada yang baik, Allah angkat darjat dia lagi, terus jadi orang baik, lebih baik. Okay. Saya duduk tanya pula, tu macam cerita Superman tu, boleh angkat batu besar tinggi-tinggi, tu benda apa pula? Tu pun dikira istidraj, kelebihan. Bukan kira harta, bukan kira boleh jawab periksa semua ni, tapi apa-apa saja yang orang bukan Islam, orang-orang yang tidak baik dengan Allah, tidak baik dengan orang, kejam ke apa-apa, yang kita kata tak bagus, maksiat, tetapi dia ada kelebihan. Kelebihan apa pun daripada dunia ni, itulah nama dia istidraj. Faham? Mudah sahaja. Okey. Boleh ingat istidraj, kelebihan yang Allah bagi, kesenangan yang Allah bagi, walaupun orang tu orang maksiat. Allah bagi sebab apa? Sebab Allah nak jauhkan, nak hancurkan mereka. Nanti Allah akan hukum di akhirat nanti dengan neraka. Baik, setakat itu dahulu kelas kita. Ustaz nak beritahu juga, kalau kita periksa pertengahan tahun, lepas buka sekolah lah, tak tahulah bila nak bukanya. Kalau kita periksa, bacalah elok-elok daripada awal sampai istidrajnya. Kalau kamu boleh baca. Sebab ada yang bahagian-bahagian yang kita tak baca, terutamanya contoh-contoh tu kamu baca elok. Kemudian makna dari segi bahasa, makna dari segi istilah, tengok elok-elok. Okey, baik, faham. InsyaAllah boleh jawab nanti. Ustaz ada bagi kerja sikit, sila buat. Baik, setakat itu dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.